Konnichiwa Mina, Assalamualaikum. Saya Mia Sofia daripada Facebook page Training and Work Placement in Japan di bawah Lukis Program Study Malaysia, Work in Japan. Belajar di Malaysia, bekerjaya di Jepun. Okey, hai semua, apa khabar? Saya harap semua yang sedang menonton live Mia pada hari ini berada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik je semuanya ya. Okey, baiklah, Mia nak ucapkan selamat datang di dalam Facebook page Training and Work Placement in Japan buat anda semua yang baru je masuk dalam live Mia ni atau mungkin ada di luar sana yang baru je join live Mia pada hari ini. Mia nak ucapkan selamat datang di dalam Facebook page Training and Work Placement in Japan. Jangan lupa untuk like dan juga follow kami di Facebook page Training and Work Placement in Japan ni. Sebab apa kena follow? Sebab segala info-info dan juga sebarang maklumat kita hanya akan kongsikan di dalam Facebook page ini sahaja. Alright, sebelum Mia nak mulakan sesi live Mia pada hari ini, okey, boleh tak Mia nak minta tolong dekat korang semua yang spotting ni untuk sharekan dahulu live video ni sekarang. Sharekan je dekat grup-grup korang yang ada ke, dekat adik-beradik ke, dekat saudara mara ke, dekat kenalan korang ke, tak kisah, yang penting korang sharekan je dahulu live video ni sekarang. Buat ibu bapa yang mana sedang menonton live Mia ni sekarang. Okey, anda juga boleh sharekan live video ni sekarang dekat anak-anak anda ke, anak saudara ke, anak jiran ke, tak kisah juga. Yang penting korang sharekan je dahulu live video ni sekarang. Sebab apa? Sebabnya kita nak membantu mereka yang mana nak bekerja di negara Jepun ni. Okey, mana tahu dengan bantuan daripada anda semua jugalah mereka ni dapatlah merebut peluang yang ada ni. Okey, so sharekan dahulu live video ni sekarang, okey guys? Okey, hai, buat yang baru masuk tu, Mia nak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like dan juga follow kami di Facebook page Training and Work Placement in Japan ni. Sebab segala info-info dan juga sebarang maklumat anda semua boleh dapatkan di dalam Facebook page ini sahaja. Okey, so guys, tanpa melengahkan lagi masa, okey, jom kita start topik kita pada hari ini iaitu berkenaan ekonomi di negara Jepun ni. Okey, for your information, pada tahun 2019, ekonomi di Jepun ni berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Okey, seperti yang kita tahulah, ekonomi dekat negara Jepun ni sangat-sangat tip-top dan juga sangat-sangat sistematik lah. Okey, walau macam mana pun pada tahun ini iaitu pada tahun 2020 ni, ekonomi Jepun ni mula merundum pada kadar tahunan 27.8% pada bulan April hingga bulan Jun. Okey, Jepun yang juga negara utama pengeluaran produk elektrik dan juga elektronik ni terkesan teruk disebabkan isu pandemik COVID-19. Okey, media di Jepun ada melaporkanlah yang penurunan ekonomi pada tahun ini adalah terburuk sejak Perang Dunia yang Kedua. Okey, so bermakna dari segi ekonomi ni mereka tak pernah lagi berhadapan dengan penurunan ekonomi lah sampailah isu pandemik ni muncul. Okey, bukan setakat di negara Jepun je yang ekonomi ni menurun, malahan satu dunia ni effects dengan dari segi ekonomi lah disebabkan pandemik COVID-19 ni. Okey, ekspor di negara Jepun juga pada bulan April hingga Jun jatuh dengan kadar tahunan 56%. Iaitu diorang jatuhlah sehingga 56%. Yang mana pengguna swasta pula merosot dengan kadar tahunan hampir 29%. Okey, kadar tu dicatatkanlah since kerajaan dekat negara Jepun ni tak tutup sepenuhnya operasi perniagaan. Dan disebabkan itulah penularan COVID-19 ni makin bertambah buruk dengan kes positif meningkat kepada 56,000 orang yang positif dekat negara sana disebabkan ada sesetengah syarikat mereka tak tutup beroperasi dan diorang masih beroperasi seperti biasa. Dan time tu mungkin diorang tak berapa nak tahu sangat ke apa kan. So diorang kurang untuk jaga penjarakan sosial diorang ke apa ke, that's why diorang ni banyak yang terkesan lah, banyak yang berjangkit dengan isu pandemik COVID-19 ni. Okey, tapi penganalisis ada mengatakan ekonomi Jepun akan dijangka meningkat dan akan pulih secara beransur-ansur. Okey, setelah mereka ni bendung kes COVID-19 ni, diorang percaya yang ekonomi diorang akan kembali pulih seperti biasa. Okey, you guys must know that negara Jepun ni diorang akan always try to find a solution lah. Diorang akan melangkah 2 steps ahead berbanding negara-negara luar yang lain. So walau macam mana sekalipun diorang ni akan cuba untuk cari solution demi menjaga kestabilan ekonomi mereka supaya tak ada rakyat mereka yang berada dalam keadaan susah lah. So itu diorang punya objektif lah, kiranya diorang akan cuba untuk cari solution supaya ekonomi diorang stabil dari masa ke semasa. Okey, oleh kerana KDNK dan dah ukur apa yang diorang buat dalam ekonomi, mereka percaya penurunan ekonomi tu kebiasaannya akan disusulilah dengan pemulihan.
Dan walaupun satu dunia sekarang ni tengah alami penurunan ekonomi, tapi percayalah akan ada peningkatan ekonomi dari masa ke semasa. Okey. Cuma kita semua ni kena jagalah penjarakan sosial masing-masing, elakkan bersentuhan dan juga ataupun bersalaman ke. InsyaAllah kita semua akan dapat avoid dari penularannya pandemik COVID-19 ni. Okey, sementara tu walaupun dekat negara Jepun ni tengah hadapi penurunan ekonomi, tapi ada juga beberapa syarikat dekat negara Jepun ni yang telah mencatatkan keuntungan daripada pandemik ni. Iaitu seperti syarikat permainan video dekat negara Jepun iaitu Nintendo dan juga yang lain-lain lain-lain yang macam dari segi syarikat permainan video ke ataupun syarikat-syarikat yang keluarkan game ke, permainan ke apa ke, dari situ diorang meningkat dari segi ekonomi macam tu, meningkatlah. Diorang merekodkan peningkatan keuntungan baru-baru ni. Okey, you see semua bila semua dah duduk dekat rumah, yang mana company-company keluarkan game-game ni semua meningkat keuntungan mereka. So sebab itulah sebab ialah bila kita dalam pandemik COVID-19 ni kita tak boleh nak keluar sangat kan, kita kena duduk kat rumah, stay at home, ada juga yang work from home apa semua kan, sebab kita nak keluar pun rasa macam takut-takut kan. So that is why bila ada syarikat-syarikat keluarkan game ke apa, at least diorang bolehlah habiskan masa diorang dekat dalam rumah dengan main permainan ke, dengan keluarga ke apa semua. Dekat situ diorang boleh boleh spend time lah dengan family diorang ke apa. Itu je masanya untuk diorang spend time dengan family diorang. Kalau tak, diorang akan fokus dengan pekerjaan mereka. Okey, buat yang baru masuk tu, hai, Mia nak ucapkan selamat datang di dalam Facebook page Training and Work Placement in Japan. Jangan lupa untuk like dan juga follow kami di Facebook page Training and Work Placement in Japan ni. Sebab segala info-info dan juga sebarang maklumat anda semua boleh dapatkan hanya di dalam Facebook page ini sahaja. Alright, untuk korang yang mana tertanya LEP tu apa? Okey, program ni adalah preparation course di mana platform di mana you guys akan belajar di Malaysia dan bekerja di negara Jepun. Okey, korang boleh korang belajar di sini dalam penguasaan bahasa Jepun selama 2 tahun setengah, which means you all akan hadapi hadapi sebanyak 7 semester sebelum dihantar intern ataupun bekerja dekat negara Jepun selama 3 bulan. Okay, actually this is a preparation course untuk you all bekerja dekat negara Jepun nanti. Mesti korang tertanyakan kenapa kena ambil course ni untuk bekerja dekat Jepun. Okey, untuk pengetahuan korang semua juga rata-rata syarikat dekat negara Jepun ni diorang akan tumpukan kepada yang pengguna bahasa Jepun lah, yang mana mahir dalam bahasa Jepun ni. So if you all nak bekerja dekat negara Jepun tu, okey, you all kena pandai untuk berbahasa Jepun. Korang kena pandai untuk communicate dalam bahasa Jepun. Sebabnya most of them memang akan communicate dalam bahasa mereka lah. Even kalau you all bercakap dalam English ke apa ke, diorang tak akan layan, diorang akan cakap dalam bahasa diorang juga. So untuk for your own good, korang kena belajar jugalah untuk berbahasa Jepun supaya korang mudah untuk korang faham, untuk korang contohnya senang tak kena tipu ke apa. Contohnya kalau kita nak pergi ke sana, korang nak beli something ke apa ke, sekali dia letak harga tinggi. Sebab apa? Lepas tu korang pun bayar je, korang tak tahu kan. Sebab apa? Penting ni untuk korang tahu bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang korang nak pergi dekat negara luar atau apa, korang perlu tahu at least basic lah untuk tahu bahasa dorang ke apa ke, at least korang tak adalah kena tipu ke apa kan. Okey, so untuk yang nak bekerja dekat negara Jepun ni sangat-sangat penting untuk you all untuk you all belajar bahasa Jepun ni. Sebab apa? Sebabnya bila korang macam diorang ada bagi sesuatu arahan ke ataupun diorang tengah communicate dengan you all ke ataupun tengah discuss ke, tengah meeting ke apa ke, diorang semua akan communicate dalam bahasa Jepun. So taklah orang kat situ macam kapai-kapai ke, tak faham ke apa ke kan. Okey, kalau contohnya kalau diorang macam nak bagi korang satu job, diorang nak bagi you satu macam proposal ke apa ke, semuanya dalam bentuk bahasa Jepun. So you all kena tahu bercakap dalam bahasa Jepun, membaca dalam bahasa Jepun, menulis dalam bahasa Jepun, semua tu you all kena tahu. Okey, so if you all nak kerja kat sana, diorang akan menilai tahap kecekapan you all communicate dalam bahasa Jepun ni. So that is why LEP ataupun Look East program ni memberi tempoh selama 2 tahun setengah untuk you all preparekan dari segi penguasaan bahasa Jepun. Okey, kalau you rasa tak pandai ke ataupun rasa tak layak ke untuk nak bekerja dekat negara Jepun ke apa, jangan risau sebabnya syarikat dekat negara Jepun ni tak mengharapkan pelajar antarabangsa mempunyai tahap tinggi dalam pendidikan ni. Sebabnya diorang memang akan guide you all daripada A to Z, daripada zero sampailah korang ni professional, sampailah korang ni tahu setiap korang ada knowledge
knowledge lah, lebih senang cerita kan. Okey. Selalunya syarikat yang akan melatih you all daripada zero knowledge sampailah you all cekap membuatkan sesuatu pekerjaan tu dan cekap untuk communicate dalam bahasa Jepun. Itu yang paling penting macam saya cakap tadilah. Apa yang paling penting untuk you all nak bekerja dekat negara Jepun ni, you all kena pandai communicate dalam bahasa Jepun. Okay, so now Mia nak bagi tahu dekat korang semua apa keistimewaan program yang ditawarkan ni. Okay, so the first one Mia nak bagi tahu dekat korang semua yang apa ni, for the first one, bantuan khas pendidikan bagi golongan yang terkesan akan diberikan kepada anda. Okey, yang kedua adalah derma siswa khas untuk pelajar juga disediakan buat anda semua. Okey, yang ketiga, anda akan mendapat percuma sijil dalam budaya kerja di Jepun. Dan yang keempat, anda semua akan dapat juga sijil ujian kemahiran bahasa Jepun ataupun kita panggil sebagai JLPT. Okey, yang kelima pula, anda semua akan dapat professional certificate in Japanese language. Professional certificate in Japanese language inilah yang akan menentukan, yang diorang akan tengok you punya tahap. Diorang akan menilaikan tahap kecekapan you all untuk berbahasa Jepun lah. Yang mana pro ke, yang mana biasa-biasa ke, diorang akan tengok daripada you punya certificate ni. So make sure kalau korang nak belajar bahasa Jepun ke apa ke, korang kena ada sijil ni. Kalau korang nak bekerja dekat syarikat-syarikat Jepun ke, kena ada sijil ni. Okey, dekat luar pun you all akan kena bayar like RM1,000 apa semua, like mahal lah untuk dapatkan sertifikat ni. Tapi kalau dekat sini you all akan dapat secara percuma je sijil-sijil ni. Okey, yang terakhir sekali, peluang pekerjaan disediakan dekat negara Jepun. Okey, so mesti korang tertanyakan apa pula syarat-syarat kelayakan untuk join LEP ni. Okey, yang pertama adalah lepasan SPM. Korang kenalah lepasan daripada SPM. Okey, bagi adik-adik yang mana belum lepas SPM tu, korang boleh tunggu dulu, lepaskan dahulu SPM tu. Kemudian kalau you all nak masuk ke apa, boleh, tak ada masalah. Okey, buat anda semua yang mana mungkin yang dah ada diploma ke, dah ada degree, master dan sebagainya, kalau you all nak join, boleh join, tak ada masalah, no problem. Okey, yang kedua, anda perlulah lulus dalam bahasa Melayu, sejarah dan at least 3 kredit, dan dalam salah satunya adalah bahasa Inggeris. Okey, yang ketiga, yang mana betul-betul nak sambung belajar saja ataupun yang serius, yang mana nak bina karier mereka di Jepun. So, 3 ni je lah yang antara kelayakan untuk join Look East program ni. Lagi sekali macam cakap yang mana adik-adik yang belum lepas SPM tu, okey, korang boleh hold dulu, lepaskan dulu SPM you all. Lepas je dah habis SPM, you all boleh join Look East program ni, tak ada masalah. Okey, jadi kepada anda di luar sana yang mana berminat untuk nak ada career dekat negara Jepun ni, cepat-cepat klik apply dekat link yang kami sediakan dekat ruangan caption tu. Okey, korang boleh klikkan je dekat link yang kami sediakan dekat ruangan caption tu, okey? Ataupun sekiranya you all ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan ke, ataupun ada sebarang pertanyaan ke, korang boleh terus hubungi kami melalui Facebook page Training and Work Placement in Japan, dan nanti pegawai kami akan terus menghubungi anda dan sedia membantu anda semua. Okey, so lagi sekali Mia nak ulang apakah keistimewaan program yang ditawarkan ni. Okey, yang pertama, bantuan khas pendidikan bagi golongan yang terkesan. Yang kedua adalah derma siswa khas untuk pelajar juga disediakan buat anda semua ya. Okey, yang ketiga, anda akan dapat percuma sijil dalam budaya kerja di Jepun. Dan yang keempat, anda akan dapat juga percuma sijil ujian kemahiran bahasa Jepun ataupun kita panggil sebagai JLPT. Okey, yang kelima, anda akan dapat professional certificate in Japanese language. Okey, yang terakhir sekali adalah peluang pekerjaan akan disediakan dekat negara Jepun. Okey, lagi sekali Mia explain dekat korang apa pula syarat-syarat kelayakan untuk join Look East program ni. Mungkin ada antara dekat korang semua yang baru je join live ni kan. Okey, so sekarang ni Mia explain pula dekat korang apakah syarat-syarat kelayakan ni. Okey, yang pertama, anda mestilah lepasan SPM. Okey, yang mana dah ada sijil diploma, degree dan sebagainya, master dan sebagainya. Okey, you all boleh join, tak ada masalah. Tapi buat adik-adik yang mana belum lepas lagi SPM, you all lepaskan SPM dulu. Once dah habis lepas SPM, you all boleh join Look East program ni, tak ada masalah. Okey, yang kedua, anda perlu lulus bahasa Melayu, sejarah dan at least 3 kredit, dan dalam salah satunya adalah bahasa Inggeris. Okey, yang terakhir sekali adalah yang mana betul-betul nak sambung belajar sahaja ataupun yang mana serius nak bina kerjaya yang mana serius nak bina kerjaya dekat negara Jepun.
Okey, baiklah, sebelumnya nak akhiri sesi live ni pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk follow kami, like, share dan follow kami di Facebook page Training and Work Placement in Japan. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram LEP Look is Program, dan jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube channel LEP Look is Program. Baiklah, pesanan khas buat anda di luar sana, jangan lupa untuk jaga kebersihan diri, sanitize your hands dan patuhi SOP. Jangan dedahkan diri anda di luar ataupun di mana-mana tempat-tempat yang ramai orang. Okey, baiklah, sehingga kita akan berjumpa di hari yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentang Jepun. Okey, baiklah, terima kasih semua. Arigatou gozaimasu dan sayonara.